A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan JLO yang dibina. Okay, di mana big idea-nya adalah create for everyone. Okay, seperti selalu, ia adalah bagi mencipta bahan digital untuk pelajar meningkatkan pencapaian, pelibatan, peribadian kerjasama dan kemampanan sambil menyediakan pelajar untuk dunia yang didorong secara digital. Okay, untuk makluman, JLO ini dihasilkan berdasarkan interdisciplinary di mana tiga subjek yang terlibat iaitu EDUP 313, teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, PMK 3272, pedagogi pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Yang tiga, PMK 3283, pedagogi ibadah, adab dan jawi. Okey, di mana ketiga kursus ini ada ada kemahiran yang perlu dihasilkan, kemahiran iaitu menghasilkan di mana mereka dikehendaki membina bahan bantu mengajar. Okey, jadi di sini kita akan memfokuskan bahan bantu mengajar multimedia interaktif. Okey, berkaitan dengan saya Ahmad Fikri Zamir Muhammad, pensyarah Jabatan Sains Teknologi Kejuruteraan Matematik FPGK Datuk Razali Ismail. Objektif JLO adalah bantu pelajar dan guru membantu diri mereka sendiri dengan menjadikan sumber mudah diakses. Okey, pada menu pertama, pelajar didedahkan dengan model integrasi teknologi dalam PDP. Okay, di sini saya ada menyediakan 4 contoh model iaitu Adil, Azure, Triple T dan juga Triple E. Okay, untuk mencapai ketiga site ini, saya ada menyediakan di ruangan paparan model dan juga di atas. Okay, di atas Google Site ini. Okay, jadi ada 2 tempat pelajar boleh akses mencapai model-model ini. Okay, kita pergi kepada model Adi. Okay, pada model Adi ini saya ada menyediakan video yang dihasilkan oleh saya sendiri. Okay, yang diterangkan oleh saya. Okay, kemudian saya juga ada melampirkan berkaitan dengan bentuk PDF ada site pada site luar adalah untuk bahan bacaan pelajar. Okey, pada model Azure juga ada penerangan daripada saya sendiri. Okey, penerangan secara bervideo. Okey, kemudian juga saya lampirkan bahan bacaan tambahan kepada pelajar. Okey, dan pada model Azure ini ada satu perbincangan, satu tutorial di mana pelajar dikehendaki mencipta dia punya rancangan pengajaran macam mana untuk mengintegrasikan teknologi dalam PDP menggunakan model Azure ini. Okey, jadi hasil yang didapati diletakkan ke dalam Padlet. Okay, ini contoh hasil pelajar yang buat lesson plan menggunakan model Azure. Okay. Seterusnya, model Triple T. Okay, saya hanya meletakkan bahan bacaan sahaja. Bahan bacaan. Okay. Begitu juga dengan model Triple E. Okay, model Triple E juga saya letak hanya model bahan bacaan sahaja. Okey, jadi penting pelajar memahami model-model integrasi ini sebelum membina produk agar produk yang dibina nanti lebih tersusun dan bersistematik. Kita perlu mengetahui dahulu apakah objektif kita untuk membina produk tersebut. Apakah reka bentuk kita, apakah desain kita, apakah keperluan kita. Jadi selepas kita menelusuri kaedah-kaedah tersebut berdasarkan model-model, barulah kita pergi ke step yang seterusnya. Okey, step yang seterusnya adalah step reka bentuk. Sebelum membina produk multimedia tersebut, pelajar perlu memahami prinsip reka letak. Okey, maka di sini diterangkan prinsip reka letak Casper yang merupakan panduan kita bagi menyusun media seperti teks, grafik, animasi dan video. Jadi, skrin yang diletakkan dengan media tanpa dirancang menyebabkan persembahan yang dihasilkan kurang menarik. Okey. Jadi, pada di sini saya ada menyatakan, menyeterkan satu video daripada sumber luar berkaitan dengan prinsip asas
letak. Okey, di sini ada lebih kurang 2 minit dia punya video. Okey, dan saya letakkan slide yang digunakan sewaktu PDPC. Okey, slide ini dihasilkan oleh tim FPG KDRI sendiri. Okey, ada lebih kurang 20 slide di sini. Jadi slide ini memang digunakan dalam kelas lah. Okay, jadi pelajar boleh refer kembali selepas kelas menggunakan Google Site ini. Okay, jadi slide ini lebih terperinci perinciannya daripada video yang disertakan sebelum ini. Sebab tu saya letak dua. Satu video, yang kedua adalah slide. Okay. Selepas pelajar memahami prinsip reka letak visual berasaskan Casper tersebut, okey, maka kita pergi step yang seterusnya iaitu membina produk. Okey. So sebelum pelajar membina produk, kita bagi pendedahan dahulu apakah konsep dan juga peranan multimedia dalam PDP. Okey, saya menggunakan sumber daripada luar. Okey. Jadi ada 6 tutorial yang disertakan di sini. Okey, jadi untuk mencapai site tersebut, saya ada meletakkan di ruangan halaman bina produk main. Okey. Kemudian ada juga di ruangan atas ini, ada 2 tempat untuk kita akses kepada site-site tutorial tersebut. Okey, contohnya pada untuk keperluan kursus ini kita akan menggunakan PowerPoint. Kita selaraskan menggunakan PowerPoint. Okey, apa PowerPoint? Jadi seperti kita ketahui, pelajar zaman sekarang asas PowerPoint mereka dah miliki lah. Jadi saya letakkan video tutorial daripada sumber luar. Okey, PowerPoint untuk beginner dan juga PowerPoint untuk course creator. Okey, seterusnya navigation. Okey, so apa navigasi ini video dihasilkan oleh tim FPG KDRI dibuatkan oleh saya sendiri. Okey, ada 2 langkah di sini. Langkah 1 dan juga langkah 2 untuk membuat navigasi. Okey. Yang kedua, contoh kuis. Okey, contoh kuis. Okey. Jadi multimedia yang kita akan bina, kita memerlukan kuis untuk buat pentaksiran. Okey, jadi apakah kuis yang boleh kita bina? Jadi di sini saya ada sertakan 3 jenis kuis. Okey, saya muatkan secara dalam video. Dibina oleh saya sendiri. Okay, seterusnya hyperlink. Okay, jenis-jenis hyperlink yang akan digunakan dalam multimedia kita, okay, yang berwarna merah. Untuk dia ada 6 jenis, tapi kita akan hanya guna 3 jenis saja untuk membina courseware kita ini. Okay, jadi untuk membina hyperlink ini, jadi saya menggunakan sumber daripada luar. Okay, hyperlink by word, hyperlink by button, hyperlink slide to slide, hyperlink to sound. Okay. Okay, seterusnya learning object. Macam mana pelajar ingin menyampaikan dia punya objek pembelajaran dia dalam multimedia. Okay, di sini saya ada sertakan satu video contoh bagaimana kita nak menghasilkan learning object kita tersebut. Ada lebih kurang 3 contoh cara kita nak menyampaikan kita punya learning object. Okey, seterusnya package for CD. Okey, package for CD ini adalah apabila pelajar telah siap membina dia punya multimedia, macam mana cara yang betul untuk kita save kita punya projek agar projek kita tersebut tidak tertinggal dia punya sound berfungsi, ke semua hyperlink kita berfungsi. Okey, jadi caranya ada diletakkan di package for CD. Okey, di mana di sini bahan yang saya sertakan sini adalah video yang dihasilkan oleh saya sendiri. Okey, seterusnya menu digital citizen. Okay. Di sini saya selit satu untuk keperluan khusus EDUP 3133.
Okay, di mana dalam Digital Citizen ini saya ada membekalkan sedikit bahan bacaan kepada pelajar. Student Rules as a Digital Citizen. Okay, di akhirnya, pelajar dikendaki memilih salah satu 9 kriteria yang diberi yang memberi pendapatnya di dalam Flipgrid. Okay. Ini antara contoh contoh yang dinyatakan oleh pelajar lah, dihasilkan oleh pelajar dalam Flipgrid, video berdurasi kurang 2 minit. Okay, jadi Flipgrid ini saya embed terus dalam Google Site ini. Okay, seterusnya ruangan pentaksiran. Okay, adalah penting pentaksiran yang kita lakukan untuk kita punya untuk dapatkan feedback berkaitan kita punya konten dan juga kita punya DLO. Okay, di sini saya ada memberi 3 jenis pentaksiran, iaitu pertama forum. Okay, forum ini berkaitan dengan elemen-elemen multimedia. Okay, di mana pelajar dimintakan memberi pendapat pandangan mereka berkaitan dengan multimedia tersebut. Okay, pandangan tersebut dilontarkan di dalam Jamboard. Okay, ini contoh lontaran idea pelajar, pandangan pelajar pada Jamboard. Okay, dan seterusnya, 2-3 kucing berlari, mana nak sama dengan si kucing belang. Ambillah masa, ujilah diri, moga-moga terus cemerlang. Okay, di sini saya memberi quizzes berkaitan dengan prinsip letak visual Casper untuk pelajar bermain sambil belajar dan juga menguji mereka punya kefahaman berkaitan dengan Casper. Okay, jadi saya embed quizzes tersebut pada DLO ini. Boleh terus bermain lah. Tekan play now, terus on. Okay. Dia tak akan pergi kepada site lain. Okay, dan seterusnya, kajian Pak Malau, kajian berlipat, kajian hamba Mengkuang Layu. Silakan memberi pendapat, semoga DLO bertambah mutu. Okay, sekali lagi saya meminta pelajar memberi course feedback menggunakan Flipgrid. Okay, ini contoh video-video yang diberi oleh pelajar berkaitan dengan DLO ini dan juga kursus ini. Okay. Jadi tujuan memberi Flipgrid, Padlet, Jamboard untuk meningkatkan interaktif di antara DLO atau Google Site ini dengan pelajar. Sumber ini menjadi sumber dua hala. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, semoga berguna buat semua. Great for everyone.